disiplin sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Connaught, Cheras, Kuala Lumpur. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Connaught. Ini ialah dataran integrasi. Ini ialah kawasan Blok A dan Blok B. Kantin sekolah terletak di bawah Blok A. Ini pula ialah Dewan Sekolah. Waktu persekolahan dari hari Isnin sehingga hari Khamis. Waktu persekolahan adalah dari pukul 1.30 sehingga 6.30 petang. Murid-murid mesti berada di sekolah sebelum pukul 1.10 petang. Pada hari Jumaat, waktu persekolahan ialah dari pukul 2.30 sehingga pukul 6.30 petang. Murid-murid mesti berada di sekolah sebelum pukul 2.10 petang. Perhimpunan resmi akan diadakan setiap Isnin, iaitu pada waktu pertama di kelas masing-masing. Perhimpunan melibatkan nyanyian lagu negaraku, lagu wilayah persekutuan, lagu sekolah, bacaan ikrar murid dan ucapan pentadbir melalui video ataupun teks. Tiada perhimpunan harian. Waktu pembelajaran dan pengajaran. Pada waktu pengajaran dan pembelajaran, murid tidak dibenarkan keluar kelas tanpa kebenaran guru. Pas keluar kelas mesti diperoleh dari guru mata pelajaran dan mesti dipamerkan sentiasa. Keluar dan masuk kelas adalah dilarang. Murid tidak dibenarkan keluar dari kelas dan berdiri di koridor atau di kawasan kaki lima. Murid tidak dibenarkan pergi ke tandas pada waktu pertama, waktu sebelum dan selepas rehat, dan pada waktu terakhir sekolah. Pada waktu PJK ataupun pendidikan jasmani dan kesihatan, murid mesti sentiasa berada dengan guru PJK. Murid mesti beratur berdua-duaan sewaktu keluar dan kembali ke kelas. Waktu rehat. Semua murid mesti berada di dalam kelas semasa rehat. Murid-murid mesti makan dan minum di tempat duduk masing-masing di dalam kelas. Murid dilarang berada di kawasan sekolah, iaitu di belakang Blok B, Blok C, Blok D, Dewan, gelanggang bola keranjang, padang dan tempat meletak kereta guru. Murid dilarang membawa makanan ringan dan minuman berkarbonat atau mengandungi alkohol. Waktu balik. Murid-murid akan dibawa turun ke bawah oleh guru mata pelajaran waktu terakhir. Pastikan kelas dalam keadaan bersih dan kemas. Kerusi mesti diletakkan di atas meja. Kelas mestilah disapu dan sampah diletakkan dalam bakul sampah telah dibuang. Papan tulis mesti dibersihkan. Semua kipas, lampu dan suis mesti ditutup sebelum meninggalkan kelas. Semua buku mesti dibawa balik ke rumah. Ini ialah contoh cara meletakkan kerusi
sebelum balik. Pakaian seragam sekolah. Untuk murid-murid lelaki, baju kemeja putih dan seluar hijau kehitaman ataupun dark olive. Baju mesti selalu dimasukkan ke dalam seluar. Murid dilarang memakai baju T dalam kemeja sekolah. Hanya singlet putih dibenarkan. Seluar potongan jeans dan berfashion, iaitu ketat, singkat ataupun sempit, tidak dibenarkan. Tali pinggang mesti selalu dipakai dan tali pinggang mesti berwarna dark olive dan dibuat daripada canvas. Murid mesti memakai tag nama dan lencana berserta tali leher. Pakaian seragam sekolah perempuan. Pakaian seragam sekolah murid perempuan ialah pinafore tunic yang mesti berwarna biru turquoise. Labur pinafore tersebut mesti sampai 5 cm di bawah lutut, blaus putih berlengan pendek, lencana dan tag nama di bahagian kiri. Untuk murid-murid memakai baju kurung potongan Johor berwarna putih dan tidak jarak berparas lutut. Baju kurung mesti selalu dikancing. Lengan baju tidak boleh dilipat. Camisole atau anak baju putih atau skin color mesti dipakai. Kain sarung biru turquoise disusun tepi tidak melebihi paras buku lali. Tudung berbentuk 3 segi 2 sama dan berwarna putih. Tudung tidak boleh berfashion. Ini adalah contoh pakaian seragam sekolah perempuan. Ini pula ialah pakaian pendidikan jasmani dan kesihatan sekolah menengah kebangsaan Taman Connaught. Kasut dan stokin. Kasut kanvas hitam dan tidak berfashion. Panjang stoking mesti melebihi buku lali. Kasut dan stoking berwarna hitam. Penampilan dan kekemasan diri. Rambut murid lelaki. Tidak dibenarkan mengerinting, mewarna atau menggunakan gel, mousse, wax ataupun hair setting products. Rambut mestilah pendek dan tidak berfashion. Istilah rambut panjang. Rambut jatuh melebihi garisan 2 cuping telinga. Rambut menutup garisan tengah dahi. Rambut menyentuh cuping telinga dan sideburn melebihi garisan tengah hidung. Potongan fashion semasa, skin cut, punk, berekor adalah dilarang. Ini ialah gambar penampilan dan kekemasan diri lelaki. Penampilan dan kekemasan diri perempuan. Tidak dibenarkan mewarna rambut, mengerinting, meluruskan atau rebonding, menggunakan produk styling seperti gel, wax atau mousse, atau mengikut fashion semasa. Rambut panjang yang jatuh sehingga bahu mesti diikat tocang, ponytail atau dandan flat. Rambut tidak boleh mencecah bulu kening. Ia mesti diikat atau dipinkan dengan kemas. Rambut tidak boleh jatuh atas muka.
Murid tidak dibenarkan mencukur atau mencabut bulu kening. Penggunaan alat solek adalah dilarang. Ini ialah contoh fashion rambut untuk pelajar perempuan. Ini contoh dandanan rambut untuk penampilan dan kekemasan murid perempuan. Kekemasan diri. Cermin mata berbingkai warna gelap, tebal tidak melebihi 7 mm dan tidak berfashion. Satu lubang telinga untuk subang sahaja dibenarkan. Umum. Kuku mesti pendek, dilarang memakai pewarna, pengilat dan inai. Subang dibenarkan untuk murid perempuan sahaja. Satu tindik sahaja menggunakan lidi putih atau lut sinar, transparent. Barang kemas atau perhiasan tidak dibenarkan. Jam tangan dan cermin mata tidak boleh besar dan berfashion, warna gelap sahaja. Beg sekolah, beg galas sahaja berwarna gelap dan tidak berfashion. Ini adalah contoh beg sekolah. Barang-barang larangan. Berikut adalah barang-barang yang dilarang dibawa masuk ke kawasan sekolah tanpa kebenaran. Telefon bimbit dan semua alat permainan jenis elektronik seperti radio, pemain cakara, peralatan video game atau sebagainya. Majalah, buku, komik dan segala bahan bacaan berunsur negatif, lucah dan yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Barang perhiasan seperti rantai leher, cincin, anting-anting, bahan solek dan sebagainya yang tiada unsur agama. Pisau atau semua peralatan tajam seperti gunting, pemotong kertas, pemutar skru dan sebagainya. Kemeja t-shirt tiada lambang atau unsur-unsur negatif. Semua bahan yang boleh memabukkan atau menghayalkan seperti minuman keras, ganja, dadah, pil terlarang dan sebagainya. Semua bahan yang dianggap berbahaya dan mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Ini ialah contoh barang larangan. Telefon bimbit, power bank, headphones dan barang-barang berkaitan dengan telefon bimbit. Rokok dan vape, makanan ringan, alat-alat solek, daun kerup dan peralatan yang tajam seperti gunting yang tajam, pisau, penknife dan sebagainya. Ini ialah rekod disiplin murid yang dikenali sebagai fail biru ataupun blue file. Segala kesalahan murid akan direkod di dalam fail ini. Murid boleh diberi surat amaran pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya boleh digantung persekolahan. Jika masih berlarutan kes disiplin, tindakan buang sekolah boleh diambil terhadap murid. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera para pelajar. Selamat datang ke SMK Taman Konot. Hari ini, cikgu akan menerangkan
pengenalan tentang kokurikulum di sekolah kita. Bidang kokurikulum di sekolah kita terbahagi kepada 4. Yang pertama, rumah sukan. Setiap pelajar akan diberikan rumah sukan oleh penyelaras tingkatan. Berikutnya ialah badan beruniform, kelab dan persatuan, sukan dan permainan. Ketiga-tiga bidang ini boleh disertai oleh para pelajar mengikut kuota yang telah ditetapkan. Pendaftaran kokurikulum boleh dibuat secara atas talian. Setiap pelajar wajib mendaftar sebagai ahli bagi satu kelab atau persatuan, satu sukan atau permainan dan satu unit badan beruniform. Para pelajar haruslah sentiasa menghadiri setiap perjumpaan unit kokurikulum masing-masing. Surat amaran akan dikeluarkan jika pelajar didapati ponteng perjumpaan kokurikulum. Perjumpaan ini amat penting untuk markah kehadiran yang akan dikumpul ke dalam PAJSK. Sekarang, cikgu akan menerangkan dengan lebih terperinci setiap bidang kokurikulum di sekolah kita. Kita pergi dulu kepada rumah sukan. Rumah sukan di SMK Taman Konot terbahagi kepada 4. Yang pertama, Jupiter. Yang kedua, Neptune. Yang ketiga, Uranus. Dan yang terakhir sekali, Venus. Jadual waktu kokurikulum 2022. Untuk pengetahuan semua pelajar, hari dan masa pelaksanaan aktiviti kokurikulum akan dimaklumkan kemudian. Pelajar-pelajar dinasihatkan agar berbincang dahulu bersama ibu bapa sebelum pendaftaran dibuat. Untuk pengetahuan para pelajar juga, kemungkinan pelajar akan dikenakan bayaran tambahan bagi unit-unit kokurikulum tertentu jika melibatkan jurulatih luar. Bagi pendaftaran kokurikulum, pendaftaran boleh dibuat secara atas talian pada link yang akan diberikan nanti. Murid boleh terus membuat pendaftaran selepas selesai menonton taklimat ini. Link pendaftaran akan dibuka sehingga jam 10 malam sahaja. Kita beralih pula kepada bidang seterusnya, iaitu badan beruniform. SMK Taman Konot terdapat 9 jenis badan beruniform, iaitu Kadet Bomba, Kadet Polis, Kadet Remaja Sekolah, Pandu Puteri, Pengakap, St. John Ambulance, Karate, Taekwondo dan Wushu. Kelab dan persatuan. Terdapat 20 kelab dan persatuan di SMK Taman Konot, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Agama Islam, Agama Buddha, Agama Kristian, Sejarah, Pendidikan Seni, Geografi, Kerjaya, Alam Sekitar, STEM, Inovasi, Usahawan Muda, Komputer, Kebudayaan, Choir, Orkestra Cina, Robotik dan Rukun Negara. Terdapat 9 jenis sukan dan permainan yang boleh disertai oleh para pelajar, iaitu badminton, bola baling, bola jaring, bola keranjang, bola tampar, bola sepak, catur, pingpong dan olahraga. Sekian saja taklimat kokurikulum pada hari ini. Terima kasih. Pentadbiran Bilik Darjah PBD
di SMK Taman Konot. Apa itu PBD? PBD ialah pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif. PBD sebagai pembelajaran untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bila PBD bermula? PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, PS dikenali sebagai PBD. Perbezaan di antara PBD dan juga PBS. Kita tengok dulu apa itu PBS. PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah, bersifat holistik, kognitif, afektif dan psikomotor. Ada 4 komponen dalam PBS, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PHJSK, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran bilik darjah. PBD, pentaksiran bilik darjah, iaitu pentaksiran berterusan sepanjang PDP dan tiada perbandingan PP antara murid dengan murid yang lain, bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Mata pelajaran yang terlibat untuk sekolah menengah. Semua mata pelajaran KSSM dan PBD berlaku secara berterusan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bagi sekolah rendah, semua mata pelajaran KSSR dan PBD itu berlaku secara berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6. PBD dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Pelaksanaan PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Bagi pertimbangan profesional, satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika berdasarkan standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid SMK Taman Konot, terutamanya murid-murid tingkatan 1 dan juga tingkatan peralihan. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya berada dalam keadaan yang baik.
Baiklah, hari ini cikgu akan memperkenalkan kepada semua murid mengenai unit bimbingan dan kaunseling di SMK Taman Konot. Sebelum itu, mari cikgu perkenalkan diri cikgu dahulu. Nama cikgu ialah Cikgu Khalilah, merupakan kaunselor sepenuh masa dan cikgu bertugas di sesi petang. Okey, cikgu perkenalkan juga rakan kaunselor cikgu yang lain iaitu Cikgu Yip, Cikgu Nur Ashikin dan juga Cikgu Kamal. Okey, seterusnya ialah bilik kaunseling. Di manakah bilik kaunseling kita terletak? Iaitu berada di blok B di arah 1 bersebelahan dengan bilik guru. Seterusnya, apa itu perkhidmatan bimbingan dan kaunseling? Mari cikgu terangkan. Perkhidmatan bimbingan dan kaunseling ialah satu proses membantu murid-murid bagi mengatasi isu-isu seperti isu pembelajaran, isu keluarga, emosi, kerjaya, stres, disiplin dan sebagainya. Jika murid-murid ada mengalami isu yang cikgu sebutkan sebentar tadi, bolehlah berjumpa dengan mana-mana kaunselor yang ada. Seterusnya, antara perkhidmatan yang disediakan oleh unit bimbingan dan kaunseling ialah kaunseling atau bimbingan individu serta kelompok, di mana sesi ini dijalankan di bilik kaunseling dan semuanya yang dikongsikan akan dirahsiakan. Seterusnya, perkhidmatan yang disediakan adalah seperti telekaunseling, ujian psikologi murid, psikososial dan kesejahteraan mental, kerjaya dan pentaksiran psikometrik, pembangunan dan perkembangan sahsiah diri murid serta peningkatan disiplin murid. Okey, seterusnya kita lihat pula prosedur mendapatkan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Bagaimana jika murid ingin berjumpa dengan kaunselor? Yang pertama adalah murid yang sukarela ataupun klien sukarela. Murid yang mempunyai isu untuk dibincangkan boleh terus datang ke bilik kaunseling untuk menetapkan temu janji bersama dengan kaunselor mengikut masa yang sesuai. Okey, yang kedua ialah klien dirujuk ataupun murid yang dirujuk oleh guru-guru. Jadi guru-guru tersebut akan berjumpa dengan kaunselor untuk mengisi borang rujukan khidmat kaunseling. Jadi guru kaunseling akan berjumpa dengan murid yang dirujuk itu untuk melaksanakan sesi kaunseling. Okey, sebelum cikgu mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap orang pasti akan menghadapi masalah. Tetapi setiap masalah itu pasti ada jalan penyelesaiannya. Jangan malu dan segan untuk berjumpa dengan kaunselor anda. Kami semua sedia membantu. Jadi datanglah ke bilik kaunseling. Itu sahaja dari cikgu. Sekian, terima kasih.